بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu tuan-tuan, seperti biasa marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sekali lagi diberi kesempatan, peluang, kesihatan yang baik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama membincangkan berkaitan dengan tata cara tayammum di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita akan habiskan malam ni fardu tayammum dan juga topik baru sunat ketika kita tayammum. Barulah kita akan bincang akan datang topik yang terakhir, iaitu perkara yang membatalkan tayammum dan isu tayammum. Jadi topik yang praktikal dia berada di last tajuk, iaitu isu tayammum dengan sebab sakit, yang ada balutan dan juga yang tidak ada balutan. Itu kes-kes tayammum itu berada di tajuk yang terakhir. Kita habiskan dulu malam ni anggota tayammum ataupun fardu tayammum dan juga sunat tayammum. Di dalam mazhab kita tuan-tuan, anggota tayammum ataupun fardu tayammum ini ada 5 perkara. Maksudnya mesti kita sempurnakan, kita buat 5 dan sempurnakan kelima anggota, barulah dinamakan tayammum. Yang pertama kita bincang bulan lepas, iaitu niat tayammum. Ada 2 tempat ataupun 2 kali niat. Ketika mana kita ambil debu, kita letak debu di tangan kita, itu kita tepuk debu. Dan yang keduanya ketika kita sampaikan debu di muka, itu 2 kali niat. Dan anggota yang keduanya ialah mesti memindahkan debu tanah ke tapak tangan, dan juga 2 kali disyaratkan memindahkan debu tanah ke tapak tangan dengan cara diletakkan kedua-dua tangan kepada tanah yang berdebu sekurang-kurang 2 kali. Jadi anggota yang kedua ataupun fardu yang kedua, mesti kita pindah debu itu sampai ke tangan kita sekurang-kurang 2 kali, iaitu sekali ke muka dan juga sekali ke tangan. Sekurang-kurang 2 kali minimumnya, dan maksimum tidak dikira 3, 4, 5 okey. Tapi sekurang-kurang mesti 2 kali. Kalau sekali kita muka pun kita guna, tangan pun kita guna debu yang sama, maka tidak dibenarkan. Kerana peraturan dia mesti sekurang-kurang 2 kali mengambil debu ataupun memindahkan debu. Itu anggota yang kedua. Baik, kita sambung malam ni yang ketiga. Dan anggota fardu tayammum yang ketiga, anggota ni ataupun bahasa akademik dia panggil fardu. Apa maksud fardu? Fardu ini juzub ataupun anggota tayammum untuk memastikan bahawa perbuatan kita itu dipanggil tayammum. Kalau tak cukup anggota 5 tuan-tuan, tak dinamakan tayammum. Tak cukup 5, contoh ada 4 saja. Buh debu ke muka, buh debu ke tangan, tertib cukup, tapi tidak ada niat ataupun niat satu, maka tak dinamakan tayammum. Walaupun perbuatan kita tengok macam tayammum, tapi tak cukup anggota dia. Mesti cukup 5 dan pelaksanaan mesti sempurna. Kalau cukup 5 tapi niat tak sempurna, tak dinamakan tayammum juga. Jadi dia kena cukup 5 anggota dan cara pelaksanaan dia kena betul. Kena betul. Tak boleh kita berdalah, kita kata tak apalah, niat macam wuduk lah. Wuduk sekali niat saja, tayammum pun sekali niat juga.
Ketika mana dia letak debu tu, dia ambil debu, tak ada niat, hanya ada niat di muka sahaja, maka mazhab kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Mazhab kita wajib niat 2 kali. Dia beza dengan wudu dan beza dengan ibadat-ibadat lain. Puasa sekali je niat tuan-puan, tempat niat je beza dia. Dan setiap ibadat ini dia biasanya yang membezakan setiap ibadat ialah cara niat dan tempat niat. Itu je. Cara niat, tempat niat. Sebab itu walaupun nampak niat itu simple, tetapi cara dia mesti kita tahu. Tayammum ini dia agak kompleks sedikit, sehingga mana diperuntukkan dalam peraturan mazhab kita mesti niat 2 kali. Iaitu kesimpulan kita nak mudah faham tuan-tuan, nak pastikan bahawa perbuatan tayammum itu dinamakan tayammum di sisi syariat ataupun sempurna di sisi syariat mazhab kita, cukup anggota 5 dan sempurna pelaksanaan dia. Sebab itu kita fokus satu-satu bagaimana cara untuk kita buat supaya sempurna. Bukan kita fokus 5, cukup 5 sahaja, tak. Tapi cara itu kita nak kena tahu juga. Yang ketiga, cara yang ketiga ialah menyapu debu yang telah lekat pada tapak tangan dengan tepuk yang pertama itu ke muka, dan tidak wajib menyampaikan debu itu hingga ke celah-celah rambut ataupun ke celah-celah janggut, sekalipun janggut itu nipis. Malahan sunat pun tidak. Malahan tidak sunat kita sampaikan ke celah-celah janggut ataupun ke celah-celah misai kita, kerana kesukaran tidak seperti wudu. Dia kata bukan macam air, tidak seperti wudu. Baik. Jadi ketiga ini, pertama pindah, yang kedua pindah debu. Pindah debu macam mana? Letak debu tangan kita di atas debu, kemudian tu sunat. Ni malam ni kita akan bincang yang sunat juga. Sunat kita nipiskan, kemudian kita letak di muka. Di muka pun kita nak bincang yang ada yang sunat. Ni fokus yang wajib dulu. Malam ni kita akan tengok macam mana cara sunat ketika kita sapu di muka. Itu sunat. Yang anggota ini wajib. Yang wajibnya anggota kedua, pastikan debu, kita letak debu, kemudian sampaikan di muka. Sapu di muka. Anggota yang ketiga pula, letak debu, sampaikan di tangan hingga siku. Itu anggota ketiga. Mudah saja. Dia tayammum mudah tuan. Dia ada 2 anggota saja tayammum. Simple, cepat. Dia tak macam wudu. Wudu ni kena basuh 5, kena basuh 4 yang wajib. Kemudian sunat, banyak yang sunat. Dia anggota tayammum dia 2 sahaja. Keempatnya menyapu dengan tepuk yang kedua tangan serta siku. Baik. Yang ketiga tadi menyapu debu yang telah lekat pada tapak tangan dengan tepuk yang pertama itu ke muka. Yang ketiga ni tepuk ke muka tu Pak. Yang kedua tu pindah debu, silap. Yang kedua tu pindah debu tanah ke tapak tangan. Dengan ditepukkan kedua-dua kepada tanah yang berdebu 2 kali tepuk. Okey. Yang kedua tu pindah dulu. Yang kedua tu syarat pindah debu. Dan yang ketiga ini barulah dia letak di muka. Dan yang keempat barulah ke tangan. Barulah ke tangan. Keempatnya menyapu dan tepuk yang kedua-dua tangan serta siku. Jadi keempat ini pastikan kita letak ataupun kita ambil debu, kita letak debu 2 tangan kita, kemudian kita sampaikan kedua-dua tangan hingga siku. Inilah sahaja anggota tayammum. Tidak payah, ini tidak perlu sapu di kepala dan tidak perlu sapu di kaki macam ini seperti wudu. Dia anggota tayammum hanya 2 sahaja. Tak perlu kita sapu di kepala, tak perlu kita sapu di kaki. Itu bukan anggota tayammum. Dan kelimanya tertib, iaitu wajib sapu muka dahulu. Tertib ini mengikut susunan. Wajib kita follow susunan yang telah disusun oleh Nabi kita, iaitu bermula dengan sapu muka, kemudian baharu sapu kedua-dua tangan. Sama ada tayammum kerana hadas kecil, kerana wudu,
ataupun kerana mandi wajib ada besar, ataupun kerana mandi sunat ataupun lainnya. Kerana mandi sunat pun sama. Kita tak ada air, nak mandi sunat, mandi wajib kita dah okey, cuma nak mandi sunat hari Jumaat, airnya tidak ada, maka kita tayamum, sama saja. Basuh ataupun sapu muka dan juga dua tangan saja. Baik, sebelum kita nak masuk sunat topan, kesimpulan anggota tayamum ada 5 ini. Cara dia macam mana? Mudah saja, pastikan ada niat, tertib, dan juga kita sampaikan debu di muka dan juga tangan. Debu kita sekurang-kurang anggota dia ataupun sekurang-kurang fardu dia mesti 2 kali tepuk ataupun 2 kali pindah debu. Nak tepuk ke nak letak ke tak kisah, itu tak disyaratkan, asalkan terpindah sahaja debu sampai di muka dan terpindah debu sampai di 2 tangan, tak disyaratkan tepuk. Cuma kebiasaannya dalam kitab cerita letak ataupun tepuk itu kebiasaannya. Tapi tidak disyaratkan tepuk ataupun letak. Nak buat macam mana pun boleh, nak jemput pun boleh. Macam jemput gandum tu, nanti kita tengok dalam kitab dia kata tepuk ataupun letak, tak boleh buat cara lain. Itu tak syarat. Cuma kebiasaannya kita letak debu atas depan kita, ataupun kita tepuk. Itu kebiasaan. Kita nak jemput boleh. Contoh hari ni tuan-puan, mudah saja, kita belikan debu di dalam botol di kedai. Debu tayamum dalam botol besar ni je di kedai. Kita buka je debu tu, kita buah atas tangan kita. Contohlah, buah atas tangan kita boleh. Nak jemput pun boleh, buat macam badak sejuk, jemput letak di muka, jemput letak di muka, boleh. Tapi itu cara yang tak sunat lah. Ni nak cerita boleh. Nanti kita luruh benda pula. Tengok dalam kitab kata tepuk ataupun letak, maka tak boleh cara lain. Boleh. Bukan kata wajib tepuk, wajib letak. Yang wajibnya pastikan debu itu pindah ataupun bergerak ke muka dan kedua tangan. Cara tak kisah. Cara macam mana boleh ikut kreativiti masing-masing. Baik. Macam mana demo tuan-puan, kita tunjuk cara ringkas. Pastikan 5 anggota tayamum ni lengkap. 5 wudu. 5 anggota tayamum lengkap. Jadi debu ada depan kita, kita tepuk sebab dia 2 kali wajib. Jadi kalau kita nak sunat tuan-puan, sebab kita dah nak masuk tajuk sunat, kalau kita nak sunat tak perlu kita buat banyak. Wajib 2 kali. Kalau 3, 4 tak kisah, 3, 4 pun boleh. Cuma dia wudu ini dia simple, tayamum dia mudah, tak perlu macam wudu. Kalau wudu ni dia lama, kita siap, dia perkara sunat banyak, siap kita kena gosok sebab itu sunat. Tapi tayamum tidak disunatkan, kita gosok, tak sunat. Jadi cara dia mudah saja, kita letak buh di muka. Tak di muka. Sekejap lagi kita akan cerita mula daripada mana dulu sunat. Tapi nak cerita yang wajib tuan, mana-mana pun boleh. Kita nak letak bawah dulu boleh daripada atas. Cuma yang sunat saja mula daripada atas ke bawah. Dia tak sunat kiri, tak sunat menganan, tak. Dia tak sunat kanan, tak sunat lepas tu bau kiri, tak. Dia sunat mula daripada atas sampai ke bawah. Sekali. Tepuk kali kedua untuk tangan. Untuk tangan sampai di siku, pusing, tak perlu angkat. Habis. Dan ini masih ada yang nipis, tak perlu tepuk lagi. Tapi kalau orang dia tak puas hati tuan-puan, apabila dia guna, dia kata dah hilang debu, dia tepuk sekali lagi untuk kiri. Sebenarnya tak perlu tepuk. Tapi kalau dia tepuk pun okey. Jadi 3 kali tepuk. Kalau tepuk kali 3 boleh. Tapi kalau sekurang-kurang 2 cukup. 2 cukup. Yang ni masih ada, letak je ke belakang kiri ni, sampai sini pusing naik, habis. Itu sahaja cara mengambil ataupun cara tayamum mengikut mazhab kita. Itu umumnya. Belum lagi kita bincang yang komplit, iaitu sekiranya ada sakit yang tak boleh kena air, itu yang payah. Nanti tajuk topik terakhir yang ada balutan. Ini kiranya mudah, ini tayamum tidak ada air. Walaupun jarang kita tuan-puan, negara kita jarang tayamum kerana tidak ada air. Hampir tidak ada. Yang duk tayamum sebab sakit.
Okey, niat bila? Niat bila? Niat 2 kali tempat. Tempat dia 2 kali. Ketika kita nak tepuk sekali, kena ada niat. Ketika nak tepuk tu kena ada niat. Dan angkat itu tak apa, tak ada niat pun. Bila nak kena ada pula? Ketika muka. Ketika kita nak letak, nak sapu debu di muka, ketika tu kena ada niat kali kedua. Niat sama. Niat ikut ranking kita. Kalau kita nak pilih niat untuk mengharuskan sembahyang fardu, inilah tayammum ataupun sahaja aku tayammum mengharuskan sembahyang fardu. Kalau sakit, lagi detail, lagi tambah, ganti basuh muka kalau sakit di muka. Tapi kalau kita tak ada air, dia ringkas niat sahaja aku tayammum mengharuskan sembahyang fardu. Itu sekiranya tayammum tidak ada air. Baik, kita nak tengok pula cara sunat, tuan-tuan. Perkara-perkara sunat. Dan kita tak banyak dia sebut, lebih kurang 5 ke 6 saja. Yang pertama, sunat ketika tayammum itu banyak juga. Sebahagian, sebahagiannya dia sebut sebahagian sahaja. Sebahagiannya membaca Bismillahirrahmanirrahim bila ketika menepuk debu tanah. Itu sunat baca bismillah. Macam kita kalau wuduk, kita basuh pergelangan tangan, sunat baca basmalah. Samalah ketika kita tayammum, ketika kita nak letak debu di tanah, niat dalam hati wajib. Dan juga kita di mulut kita membaca basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, sunat yang kedua, menyapu muka dari atas sarub, yakni turun ke bawah. Ini cara. Sarub tu mana turun ke bawah. Jadi daripada pihak atas ni, sunat je. Nak sapu macam mana pun tak kisah, asalkan debu rata seluruh kawasan muka. Kawasan muka ni pastikan debu kena semua. Nak buat macam mana tak kisah. Tapi sunat, ini kita fokus sunat. Sunat dia mula daripada atas sampai turun ke bawah. Kita mula ni, tangan kita ni, kita dah ada debu tangan, kita tepuk debu, kita mula daripada atas ni. Daripada atas turun ke bawah. Turun ke bawah. Habis. Tak perlu kita gosok. Tak perlu kita gosok macam ni sampai ke bawah ni. Tak sunat. Dia panggil tak sunat menggosok seperti ketika kita mengambil wuduk dia lain. Dia beza perkara sunat ketika mengambil wuduk dengan perkara sunat ketika tayammum. Ini tuan-tuan, kita fokus ni untuk tambah nilai pahala. Jadi kita kena beza wajib macam mana, sunat macam mana. Kalau dia terlupa tuan-tuan, hak sunat hak wajib, keliru, dia sangkakan tak boleh, kena mula daripada atas dulu. Kalau tayammum mula bawah tak boleh. Kacau tuan-tuan. Dia jadi hak sunat, sebenarnya itu sunat mula daripada atas, tapi dia keliru, dia sangka wajib. Maka dia kata tak boleh kita tayammum sapuh bawah dulu naik atas. Mana boleh, itu songsaan. Ataupun mula kanan dulu, kiri dulu, tak boleh, kena mula kanan dulu. Dia haru biru dah. Jadi kena fokus betul-betul tuan-tuan, yang mana wajib, yang mana tambah nilai. Jadi sunat ini, kenapa orang belajar juga sunat tuan-tuan? Apa tujuan? Kita nak tahu ilmu sunat. Ilmu sunat ni lah untuk pastikan ibadat kita ada nilai tambah. Adapun yang wajib semua, buat je wajib, dapat pahala wajib. Tetapi tak fokus yang sunat, dia buat kebetulan, tak tahu pun tu sunat, maka mazhab kita, ulama kata tidak ada pahala, kerana kebetulan dia buat, sedangkan dia tak tahu yang dia buat itu sunat. Maka qaul mu'tamad mengatakan tidak ada pahala sunat, hanya dapat pahala wajib. Jadi buat macam mana yang wajib, macam mana pun tak apa, asalkan rata debu ke muka. Tapi sunat, untuk dapat bonus, dapat pahala tambah, mesti kita mula muka sampai ke bawah. Mula muka sampai ke bawah, Dan yang ketiga, disapu. Dia ketiga tangan. Macam mana nak mula tangan? Disapu debu tangan kanan dahulu, kemudian tangan kiri.
Ini sama dengan wudu. Boleh kita mula kiri pun boleh, tapi makruh. Maksud apa makruh? Tidak ada pahala kita sapu kanan kiri dulu. Tidak ada pahala. Bukan pahala wajib, pahala sunat. Adapun wajib sah dapat pahala. Tapi pahala sunat tidak ada pahala sunat. Jadi kita nak pahala tambah, pastikan kita sapu kanan dulu, kemudian baru kita letak baru sapu kiri. Dan yang keempat sunat mencabut cincin pada, yakni ketika menepuk debu kali pertama. Sunat kalau dia ada cincin, sunat buka. Tetapi tepuk yang kedua, yang meletakkan debu ke yang kedua, wajib dicabut cincin itu. Kenapa? Kerana kali kedua itu, kalau dia tak cabut, debu tak merata di bawah cincin. Kalau air dia boleh masuk. Cincin yang tak kemas, longgar cincin dia, kalau dia ambil wuduk, air boleh masuk bawah cincin tu. Kalau air tak boleh masuk, wajib juga cabut. Dia ambil wuduk. Ini kalau debu memang dia bukan jenis benda mengalir. Di bawah cincin itu debu tak boleh masuk, maka wajib dicabut ketika dia sapu tangan. Tapi ketika sapu muka, sunat. Tepuk kali pertama kan sapu muka, sunat dia cabut. Ketika sapu tangan, itu wajib dia cabut. Sebab tangan dia ini, cincin dia berada di jari itu, jari sebahagian daripada kawasan yang wajib kena debu. Dan seterusnya, apa sunat yang keempat, yang kelima, cepat sembahyang sebaik sahaja habis tayammum itu. Selesai saja tayammum, dia terus sembahyang. Jangan tunggu lama lagi. Makruh dia tunggu lama. Tak wajib. Bukanlah kata wajib dia segera, tak, sunat dia segera. Yang wajib segera ini wudu orang yang ada special case. Dalam bahasa akademik dia panggil wudu orang yang daimun hadas. Orang yang sentiasa keluar hadas, sentiasa keluar najis, itu wajib segera, bukan sunat. Itu dia ada tambahan peraturan mengambil wuduk bagi orang yang selalu keluar najis. Contoh, kecil tak lawas. Kecil tak lawas, dia terpaksa pakai pampers, keluar menitis air kecil dia. Tak sempat untuk dia selesaikan sembahyang. Tak sempat, contoh dia sembahyang 5 minit. Tak sempat 5 minit ni untuk dia tahan air kecil dia. Air kecil dia menitis seminit, tahan mampu seminit je, maka dia akan menitis. Walaupun sedikit menitis itu, tak kisah. Bukan kata menitis banyak, menitis sikit pun najis. Maka macam mana dia kena buat? Dia ambil wuduk seperti biasa, cuma ada tambahan peraturan dia. Ada 4 peraturan tambahan. Yang pertama, wajib dia kena tunggu masuk waktu, bukan sunat. Dia tak boleh prepare awal, tak boleh. Contoh, maghrib 7.20 berapa tadi? 7.27 kan? 7.20 dia dah ambil wuduk, tak sah wuduk dia. Kerana dia orang yang menanggung hadas tak sama dengan orang normal. Itu dia panggil orang yang special case, daimun hadas. Tunggu ambil wuduk, tunggu masuk waktu. Yang kedua, apabila tunggu masuk waktu, syarat yang kedua, dia kena bersihkan dulu. Tak boleh terus, bersihkan dulu najis dia. Walaupun sikit, kena bersih. Tak boleh kata tak apalah, tadi dah bersih dah, dia minti sikit je. Tak boleh, kena follow peraturan. Lepas bersih, yang ketiga, dia kena tahafuz. Tahafuz ni maksud apa? Balut. Dia kena balut dia punya alat tempat keluar itu, dia balut. Tak kisahlah, ni contoh saja balut. Jangan tanya pula, ustaz, tak nak balut boleh, pakai pampers. Tahafuz ini umum. Buat macam mana pun pastikan dia tak keluar. Balutan itu, kadar balutan zam tak menitis keluar. Ketebalan dia kena zam dalam hati kita, tuan-tuan. Kita, kadar yang kita balut ini
memang tak keluar. Walaupun dalam solat dia menitis, tak apa, itu dimaafkan kalau ikut peraturan ini. Dan yang keempat, lepas dia balut, barulah segera dia ambil wuduk, tak boleh delay. Itu kita nak sebut poin dia apa tuan-puan. Peraturan yang keempat, wajib segera. Tayammum ni sunat. Ini kita bincang sunat, jangan keliru. Ini bukan wajib, sunat dia segera. Lepas tayammum terus sembahyang. Tetapi bagi orang yang duduk menitis air kecil dia tuan-puan dalam pampers, wajib lepas dia ambil wuduk, lepas dia balut, terus ambil wuduk. Lepas dia ambil wuduk, terus dia solat. Tak boleh delay. Tak boleh lepas ambil wuduk sembam dulu, kaki sembam. Keluar tanah, dah balut siap, ambil wuduk siap, jumpa kawan, sembam dulu. Tak boleh. Semban walaupun dia semban seminit je, tak sampailah 10 minit, tak dibenarkan. Seminit tu dah boleh 2 rakaat dah. Dia wajib segera, dia tak boleh buat kerja lain. Segera apa dia? Wuduk segera, lepas wuduk solat pun segera, dia tak boleh tunggu. Itu bagi orang yang ada najis, menanggung najis. Dia ada isu ni tuan-tuan. Kalau tengok dalam kitab, isu special case ni dia ada isu-isu kronik. Antaranya dia panggil kecil tak lawas. Yang kedua dia panggil sil-sil-bol ni kecil tak lawas. Nama dia sil-sil-bol, kecil tak lawas. Yang kedua nama dia sil-sil-rihun. Sil-sil-rih ni apa dia? Angin keluar non-stop. Keluar je angin, menembak kerja, pup, 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 pup. Tak boleh tahan tembakan dia, tak ada break. Passion dah hilang. Kita duk tahan lagi. Kalau tak tahan, yang ni menembak, yang sana jawab, pup, bum. Ini kita tahan. Allah bagi lagi kita fungsi, sebab tu boleh tahan. Kalau tak tahan tu pun menembak juga, dia tembak ikut dam. Tapi Allah bagi lagi ada fungsi untuk tahan. Tapi ada orang tuan-tuan dia tak boleh tahan, Allah cabut kekuatan untuk menahan keluar angin, menyebabkan angin keluar tanpa dia tanpa apa nama ni usaha dia. Ini dia panggil apa? Sil-sil-rih. Sama juga, dia kena follow 4 peraturan. Jadi ketika solat Allahu Akbar, tak apa keluar angin tu pun pup, 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 solat teruskan, tak batal solat dia, sebab dimaafkan. Tapi dia buat perkara lain batal, hanya dimaafkan angin keluar benda lain tak boleh. Nanti dia kata aku semayang bukan sah pun, buat benda lain pun tak apa, tak boleh. Buat benda lain batal. Contoh dia, angin je keluar, tiba-tiba menitis air kecil, itu tak batal sembahyang dia, sebab dia hanya dimaafkan angin. Bagi orang yang dimaafkan menitis air kecil, kalau dia kentut tengah-tengah solat, batal. Ada orang tak faham tuan-tuan, dia kata kentut tak apa, sebab apa ni air kencing lagi boleh, takkan kentut tak boleh. Semua dia fikir pakai ni tuan. Dia kata kita sekarang ni air kencing duk keluar ni, dia dimaafkan air kencing dia keluar. Yang dia tak faham apa? Yang dia tak fahamnya kentut, angin keluar pun dia sangka boleh. Sebab apa? Sebab dia kata kalaulah air kencing duk menitih boleh, takkanlah angin tak boleh. Lalu dia rasa nak kentut, dia kentut je, tak boleh. Kalau dia kentut juga batal. Dia hanya dimaafkan yang special case, yang case dia je. Tu banyak lagi, tu 2 isu yang kronik. Banyak lagi yang lain disebut, antaranya sil-sil dam, bagi orang perempuan darah keluar, bukan haid, darah keluar sedia, wajib dia solat. Baik, kita kembali balik yang terakhir, yang keempat. Belum lagi yang terakhir, ada bawah satu lagi. Yang keempat ini apa dia? Sunat cepat sembahyang sebaik sahaja selesai tayammum. Jangan sembang, jangan tunggu. Ini makruh, jangan ni makruh. Jangan tunggu lama, makruh kalau tunggu lama. Dan yang seterusnya, yang kelima, sunat renggankan jari ketika menepuk debu itu. Yang kelima, sunat renggankan jari. Ini jari kita tuan, kalau rapat itu makruh, dia renggan. Sunat kita buka renggan macam ni, kita letak macam tu, dan kita angkat. Sunat pula kita nipiskan debu. Debu nipiskan. Paling nipis debu, yang tinggal bekas-bekas je. Lepas tu bagi orang yang tak tahu tuan-puan, orang yang tak tahu, dia ikut
dia punya, orang panggil nafsu dia tak puas, sikit tak puas. Lepas tu jadi macam bau bedak tu. Tebal dia selagi mana tak nampak debu di muka, selagi tu dia bau. Tu jadi macam bedak sejuk tu. Itu makruh. Makruh menepek ataupun menyapu debu dengan tebal, makruh. Dia nak nipis. Sebab itu sunat renggankan, kemudian kita sunat kedua, sunat yang lain bukan sekali, sunat menipiskan debu. Jadi ada dua sunat ketika itu, iaitu buka tangan kita, jari jangan kemas, kita renggan, kemudian angkat sunat pula kita nipiskan. Dalam ini tak sebut. Dan yang terakhirnya, sunat yang terakhir, membaca doa seperti doa wuduk dan lainnya. Samalah, sama dengan doa wuduk. Cuma beza tuan-puan di sini dia sebut dalam kitab yang besar, tata cara berdoa itu dia beza, doa sama aja. Doa wuduk tu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Beza di mana? Beza tata cara ketika berdoa. Beza dengan tempat lain. Dia berdoa ni tuan-puan, di dalam solat, sunat kita, mata kita sunat kita tun ke bawah, dan tangan kita sunat ke atas. Sebab apa? Sebab kiblat doa atas, bukan kiblat doa bukan macam kiblat solat. Kiblat solat Kaabah, kiblat doa langit. Sebab itu sunat angkat tangan tinggi. Mata kita tak sunat tengok ke langit. Kalau kita doa dalam sembahyang, tangan hanya kiblat ke langit, tapi mata kita tetap bawah. Sebab itu tuan-puan, bagi imam tak perlu dia pusing balik. Nak pusing pun tak apalah, bukan salah. Contoh je, nak cerita je. Kalaulah dia pusing ke kanan macam ni, maka ketika nak berdoa tak perlu menghadap kiblat balik. Sebab kiblat doa bukan Kaabah. Kaabah itu kiblat ketika solat. Adapun dia doa di mana ketika duduk macam ni pun boleh berdoa, tapi tangan dia tinggi. Tangan dia disunatkan mengangkat tinggi kerana kiblat kita, kiblat doa dia ke langit. Cuma beza ketika lepas wuduk dan tayammum, beza di mana? Ni mata dia sunat ke langit. Itu je beza. Antara doa yang bezanya ialah beza tata cara tengok ketika lepas wuduk dan lepas tayammum. Sunat mata kita tengok kiblat, yang ni tengok atas, tengok langit. Sunat mata kita duduk macam tu, lepas ambil wuduk. Tak perlulah lepas ambil wuduk Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sunat mata kita tak Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, lepas ambil wuduk. Itu je beza. Baik, sedikit lagi tuan-puan, ada masa sikit lagi, kita terus masuk topik baru, ekspreskan, supaya kita nak fokus ni tuan-puan akan datang, iaitu tajuk terakhir yang kita nak fokus, tata cara tayammum ketika sakit. Dia ada 4 isu. Satu tayammum 4 kali, satu wuduk 4 tayammum. Itu kita bincang. Satu wuduk, satu tayammum. Isu kedua, satu wuduk, 2 tayammum. Isu ketiga, satu wuduk, 3 tayammum. Dan isu terakhir, satu wuduk, 4 tayammum. Dalam mazhab Syafi'i, itu dia agak, orang panggil agak macam kompleks sikit lah, berbanding dengan mazhab lain. Mazhab lain mudah. Mazhab lain dia tak ada 1, 2, 1, 3, 1, 4, tak ada. Dia semua sekali je, tak perlu wuduk. Tu beza mazhab lain. Kalau sakit, contoh balut di muka, balut di tangan, tak perlu wuduk, terus tayammum. Itu mazhab Hanafi, itu mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i kena wuduk, wajib wuduk. Tak boleh kena air, ganti dengan tayammum. Sebab dalam mazhab Syafi'i, tayammum adalah alat, ataupun dia panggil debu tanah itu adalah alat pengganti kepada air. Maka di bawah balutan itu tak boleh kena air, kena ganti dengan tayammum. Sebab itu gantikan dengan tayammum, baru teruskan wuduk. Kita akan bincangkan datang. Jadi kita ekspreskan yang ini tuan. Okey, topik baru, subtopik seterusnya, nama dia ialah perkara yang membatalkan tayammum. Ini mudah tuan-puan, sebab kita dah bincang perkara batal wuduk. Dia perkara batal tayammum ni dia hanya 3 sahaja. Dia tak banyak. Perkara yang membatalkan tayammum,
ataupun batal tayamum dengan sebab 3 perkara. Dengan sebab melakukan 3 perkara ataupun 3 sebab. Pertama, segala perkara yang membatalkan wuduk ialah juga membatalkan tayamum. Mudah. Apabila kita ingat dulu, ada 6 ataupun asasnya 4 sebab perkara yang membatalkan wuduk, maka kita buat batal juga tayamum. Ini satu yang pertama. Apa dia? Kita ingat balik antara perkara batal wuduk, iaitu keluar sesuatu. Keluar sesuatu daripada salah satu. Keluar sesuatu, umum apa saja sesuatu tak kira. Keluar itu daripada luban mana? Salah satu daripada luban sahaja. Luban yang diambil kira, iaitu zakar, faraj dan juga dubur. Ada pun lubang lain tak batal. Keluar ke lubang telinga tak batal wuduk. Keluar benda ke mulut tak batal wuduk. Keluar benda ke lubang hidung tak batal wuduk. Tapi keluar saja benda ke lubang zakar, ke lubang faraj, ke lubang dubur, batal. Apa saja, sama ada benda itu najis ataupun tak najis, asalkan benda batal. Batal wuduk, batal tayamum. Sama ada benda itu jenis material, jenis fizikal, ataupun benda itu jenis asap, ataupun di dalam kitab Tahrir Syarqawi menyatakan benda itu jenis suara. Kesemuanya batal. Kita duk nampak benda fizikal ataupun material sahaja, kita duk nampak najis sahaja. Kalau keluar duit silim, tak batal. Begok besok keluar emas, power dia sekat belajar. Emas tak ada apa najis pun, keluar suci, clean. Tanya batal tak? Batal apa? Maafkan taik. Dia tahu taik saja batal wuduk. Batal. Kenapa batal? Dia tak kira najis, dia kira khurujus syai'. Syai' itu umum. Dia tak kata khurujun najis. Najis tak. Keluar sesuatu. Daripada apa? Daripada salah satu 2 lubang ini. Cacing pun sama. Cacing pun sama. Keluar cacing, walaupun dia masuk balik, dia keluar tengok dunia, tak boleh tahan panas. Masuk balik, batal. Kerana dia dah keluar dah. Jangan keluar je, masuk balik, tak kira. Dia keluar tu dah batal. Masuk balik lain. Jadi sama ada benda tu najis tak najis, ataupun bukan benda, asap. Sama, kita pernah bincang dulu asap. Isap rokok, keluar ke lubang telinga, biasa, tak standard pun. Keluar ke lubang hidung, biasa, tak standard pun. Hisap rokok keluar ke lubang punggung, yang tu powerful. Power. Yang ni boleh challenge. Kalau setakat nak challenge hisap rokok keluar ke lubang hidung, biasa je. Keluar ke lubang telinga tu pun dah biasa. Belum ada lagi keluar ke lubang punggung. Kalau ada boleh challenge, beritahu pengerusi, siapa boleh challenge tu kita bagi hadiah. Hadiah kena tanya pengerusi lah. Tapi batal tu tak boleh. Tiga tu tuan-tuan tidak ada khilaf. Yang ada khilafnya suara. Ini disebut dalam kitab Tahrir Syarqawi. Ini ada khilaf. Cuma nak cerita sahaja walaupun ada khilaf. Jadi khilaf di mana? Ada ulama kata kalau keluar suara pun batal juga. Khilafnya ada ulama kata tak batal kalau suara. Tapi kita nak cerita juga yang khilaf ni pun supaya kita info tambahan. Disebut dalam kitab mana? Tahrir Syarqawi bagi Abu Zakaria Al-Ansari. Dia takkid, tuan-tuan, takkid. Maknanya menegaskan walaupun suara itu zikir pun tak boleh. Jangan kata bercakap macam biasa ni. Sehat. Bukan mulut, punggung bercakap. Batal. Jangan bagi punggung bercakap. Batal. Dia ada wuduk nak solat ni. Biar bercakap mulut aja. Itu tak apa, itu perkataan biasa. Imam Abu Zakaria Al-Ansari kata takkib dia, mana takkib ni orang panggil apa? Ghayah dia, penegasan dia, walaupun zikir pun batal. Maknanya kalau cakap biasa kita kata boleh terima batal, ini zikir takkan batal. Allah takkan batal. Punggungnya berzikir, farah kita berzikir, zakat berzikir, takkan batal. Batal juga kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitab Tahrir Syarqawi, walaupun khilaf. Nak cerita habis.
Itu perkara batal sama tuan-tuan. Lagi apa perkara batal kita sebut umum saja. Yang keduanya sentuh zakar, sentuh kulit zakar dan sentuh kulit perempuan dulu. Dia ada 3 je yang isu batal wuduk yang kita perlu ingat tuan-tuan. Keluar sesuatu satu, yang keduanya sentuh kulit perempuan dengan kulit kita. Tak kulit tak apa, berlapik tak apa, asalkan kulit. Sentuh kulit kita dengan kulit perempuan yang sah berkahwin, itu batal. Kalaulah lelaki, memang tak apalah. Ada orang tanya, ustaz, kalau salah dengan pondan macam mana? Apa salahnya? Dia kata batal wuduk. Pondan tu lelaki. Dia kata kalau mana tahu kok bertemu dengan sajak, dia kata nak salah dengan sajak, salam lah. Tak batal wuduk sebab dia lelaki, ori. Cuma dia ada tambahan, haram tambah. Kenapa haram aridi? Sekiranya perasaan kita tak boleh kontrol, kita rasa lain, salam dengan dia, tu syok lah. Kita sentuh dia tu fitnah. Dalam bahasa fiqh dia panggil fitnah. Fitnah ni maksud apa? Maksud intisyaruz zakar, maksudnya perasaan kita lain. Itu dia panggil haram dengan sebab perasaan kita. Walaupun sesama pondan, sesama lelaki, kita tengok dia tu lebih lembut tangan dia pada perempuan. Dia kata aku pegang bini aku tak macam ni. Dia perasaan dia lain. Itu tak boleh. Haram. Haram bersalam dia. Tapi tak batal wuduk. Cuma haram bersalam. Bukan kes batal wuduk, tak. Kes sentuh yang haram. Sebab dia syok. Sentuh je lain rasa dia. Dia ada current. Sentuh rasa lain. Itu haram. Walaupun dengan lelaki. Disebut dalam kitab Sulam Sibian, dia kata fitnah ini bukan saja dengan manusia, dengan binatang pun haram. Tengok binatang lain macam, sebab dia tak betul dah dia ni. Haram juga tengok. Tu dia panggil fitnah. Tu. Dan yang ketiga, last sekali, yang ketiga sentuh kulit, tapi khusus kulit ni. Tadi kulit perempuan yang boleh kahwin. Yang ketiga batal wuduk, sentuh kulit yang khusus. Kulit apa? Kulit zakar, kulit farah dan kulit luban dubur. 3 kulit khusus ni tak boleh sentuh. Kulit zakar kita, kulit faraj dan kulit luban dubur. Luban dubur dia tu tempat basuh kulit tu. Bukan punggung, punggung tak apa. Bukan telur, telur tak apa. Orang tak faham tuan-tuan, dia duk keliru. Ustaz, telur boleh. Orang cakap kulit zakar, bukan telur. Tak apalah sentuh telur. Ni kadang-kadang saya kata, kenapa ji telur? Payah ustaz, duk asyik nak parking dia. Nak parking bagi betul telur dia tu, dia kena pegang. Saya kata pegang telur tak apa, yang tak boleh jangan pegang tu. Tu. Yang tu. Jangan pegang burung tu. Pegang sakarnya tak apa. Jadi tu kita kena clear betul-betul. Baik, habis. Dan kita akan sambung ke datang topan perkara yang batal wuduk yang kedua, iaitu mengetahui ada air bagi orang yang tayamum dengan sebab tidak ada air. InsyaAllah kita akan sambung di Jumaat ni tuan-tuan. Ada sekali lagi bulan depan, dia dekat, Rabu ni dengan Jumaat ni dekat. InsyaAllah kita sambung Jumaat ni. Itu perkara yang membatalkan tayamum yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.